Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut sebenarnya bagaimana mobilisasi Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam sama-sama menjayakan program imunisasi ini yang sudah pun bersedia di talian sekarang ini, iaitu Brigadier Jeneral Datuk Dr. Rosman bin Abdul Rahman selaku Inspektor Jeneral Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi saudara Ismail. Apa khabar? Okey, Datuk, kalau boleh kongsikan, saya difahamkan selain daripada penyimpanan vaksin ini di pusat KKM, pihak ATM juga turut mempunyai pusat penyimpanan bagi vaksin tersebut. Jadi kalau mungkin Datuk boleh kongsikan, jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan pengaturan bagi mobilisasi ini. Ya, untuk tujuan mobilisasi vaksin COVID-19 ini, ATM telah mendirikan 5 pusat simpanan vaksin dan juga di samping itu 54 pusat pemberian vaksin yang lain. 5 pusat simpanan vaksin ini mengikut kawasan yang disediakan, iaitu di Depo Perubatan Angkatan Tentera di Hospital Tuan Penizam Kuala Lumpur untuk kawasan tengah, Hospital Angkatan Tentera Kem Pendak Melaka untuk kawasan selatan, Hospital Angkatan Tentera Pangkalan KLM Lumut di Perak untuk kawasan utara, Rumah Sakit Angkatan Tentera di Camp Penliston Kuching bagi di Sarawak, serta yang terakhir Hospital Angkatan Tentera Wilayah Kepulauan Kinabalu untuk Sabah. Semua pusat ini telah dilengkapkan dengan ultra low temperature freezers bagi penyimpanan vaksin yang bakal diterima nanti. Brigadier General Datuk, apabila kita melihat kepada peranan yang dimainkan oleh pihak ATM khususnya untuk turut membantu pihak Polis Diraja Malaysia dalam iring kawal pergerakan untuk penghantaran vaksin daripada pusat simpanan vaksin PSV kepada pusat pemberian vaksin PPV ini, apa yang boleh diberitahu dan juga boleh dikongsikan tentang prosedur ataupun kita kata gerak kerja yang akan turut dilaksanakan dan juga disempurnakan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia? Brigadier General. Saya rasa seperti yang telah dimaklumkan oleh Panglima Tentera Darat semalam di Polisi, ini kesediaan Angkatan Tentera untuk membantu negara dan KKM untuk pengagihan vaksin ini. Kita juga terlibat di dalam pengagihan itu, tetapi pada tingkat awal ini pihak PDRM akan mengirimi vaksin-vaksin itu ke tempat yang ditujukan dan kita bersedia dengan masa untuk membantu jika diperlukan. Dan difahamkan sebenarnya untuk fasa pertama pengagihan vaksin COVID-19 ini lebih kurang 500,000 frontliners akan boleh diberikan vaksin bermula minggu hadapan. Jadi apakah anggota ATM juga akan turut diberikan liputan vaksin secara menyeluruh? Ya, kita telah dikategorikan sebagai frontliners oleh pihak kerajaan dan kita telah merangka pelan tindakan untuk pengusahaan dan pemberian vaksin yang bakal diterima nanti lah. Di antaranya ialah kita telah merangka menubuhkan satu jawatan kuasa yang untuk merangka dan menguruskan pelaksanaan program ini. Jawatan ini telah dinamakan Jawatan Strategik Pengajian Vaksin COVID-19 dan telah Major Jeneral Dr. Zulkifli Mat Yusof, Narapura Perubatan Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera telah dilantik untuk mengetahuinya. Di antara strategi yang kita jalankan termasuk mengatasi tadi memberikan pusat simpanan, kita juga mengumpulkan senarai lengkap untuk kita dan pegawai menerima yang akan kita hasilkan kita kita lah. Arahan-arahan telah kita keluarkan dan SOP telah kita ajukan. Pelatihan bayaran telah kita jalankan dan kita juga menjalankan promosi kesihatan dan menjalankan kepentingan. Ini disebabkan yang kita tahu kita cuma pada peringkat awal kita akan menerima sebanyak 84,240 dosis daripada Kementerian Kesihatan. Kita sedia maklum dengan vaksin COVID-19 ini kita terima secara berperingkat untuk fasa. Fasa pertama ialah pada bulan Februari hingga bulan April tahun ini. Fasa kedua daripada bulan Mei sehingga bulan Ogos dan fasa ketiga daripada September tahun ini sehinggalah Februari tahun 2022. So dengan jumlah yang kita terima nanti, kita akan dapat memberi vaksin kepada 42,000 sertifikat pada pegawai sertifikat ATM. Itu mengikut 6 pengantaran yang dijalankan daripada 22 hari bulan Februari sehingga 29 hari bulan Mac. Selebih anggota dan pegawai seramai 39,000 orang dijangka menerima vaksin pada fasa kedua bermula April tahun ini. So, liputan fasa pertama ini adalah sebanyak 30% dan kita telah perlulah membuat penetapan
bagi memiliki kesemaan untuk siapa yang menjadi penerima awal. So, beberapa pertimbangan patut kita jalankan dan saya rasa keatasan telah juga membuat pemakluman bahawa secara amnya ini akan berdasarkan kepada ruang lingkup penugasan anggota yang berisiko untuk dikonsumsi oleh wabak COVID-19 ini. So, kriteria yang dilihat contohnya adalah warga ATM yang bertugas dalam zon merah, terutamanya warga ATM yang terlibat secara langsung dalam pengoperasian COVID-19 di negara. Ya, kita juga terpaksa mengutamakan warga ATM yang bertugas khusus yang melibatkan kesiagaan negara secara langsung di tempat-tempat penting, salah-salah penting diadakan. Yang ketiganya adalah barisan petugas kesihatan ATM yang berada di Hospital Angkatan Tentera dan pusat-pusat perubatan Angkatan Tentera di seluruh negara yang terlibat secara langsung dalam menanggung wabak ini. Ya, terima kasih atas perkongsian yang dibawakan dan juga dikongsikan bersama dengan kami untuk siaran khas pada pagi ini. Itu dia Brigadier General Datuk Dr. Rosman bin Abdul Rahman, Inspektor Jeneral Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia kerana bersama dengan kami.